Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 现在主内弟兄姐妹们平安。 Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini bisa hadir dalam ibadah ini. 很高兴今天早上会看见众弟兄姐妹参加聚会。 Tadi sebelum kita mulai ibadah ini sedikit sekali yang hadir karena saya pikir ada hujan di luar, Saudara. 我以为因为外面下雨来参加聚会的会比较少， Tapi yang hadir hari ini cukup banyak, ada yang di bawah juga ada yang di 但 atas. 是感谢神，参加聚会的有在楼下也有在楼上的。 Mari kita beri semangat dulu, kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan yang sudah 让 memberkati 我们 kita. 一起赞美我们的神。 Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. 我们一起来看圣经以赛亚书第9章第5节。 Dalam 2 minggu ke depan firman Tuhan ini akan terus dibacakan karena tema gereja kita diambil dari ayat ini. 我们在前面2个星期，我们也同样读这段的经文，因为成为我们这个月的主题。 Mari baca bersama-sama yang pertama di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚书第9章第6节，华语的，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙执事，全能的神，永在的父，和平的君。 Tema yang kita renungkan hari ini saudara, Yesus Kristus Allah yang perkasa. 今天我们的主题是耶稣基督是全能的神。 Seperti di dalam ayat yang tadi kita baca. 按照刚才我们所读的经文， Minggu lalu John Toledi sudah membahas tentang penasehat ajaib. 上个星期内地传道分析关于奇妙之事。 Apakah saudara masih ingat tentang isi khotbahnya? 弟兄姐妹还记得他的讲道的内容吗？ Yang masih ingat boleh angkat tangan sebentar. 还记得的可以举起手来。 Hanya satu orang yang ingat saudara. 只有一个人， Sedih loh John Toledi loh. 内地传道好像比较伤心。 Saudara, kalau ada yang lupa nanti bisa tonton kembali rekamannya di dalam YouTube GKK. 可能弟兄姐妹你要是忘记了，可以再重复复习在 YouTube 还有他的记录。 Jadi hari ini kita difasilitasi luar biasa kalau kita bisa pingin dengar khotbah setiap minggu bisa lihat lagi di dalam YouTube. 所以今天有很好的设备，要是我们再想听以往的讲道记，我们可以从 YouTube 抽出来。 Nah, sebagian besar minggu lalu itu sudah disinggung tentang latar belakang ayat ini. 上个星期我们已经谈论关于这段经文， Nah, saya tidak menyinggung lagi soal itu, saudara. 我不再重复。 Tapi hari ini saya menyinggung hal yang lain. 但是今天我要谈论关于其他的。 Yesaya 9 ayat 5 ini merupakan sebuah nubuat. 因为我们知道以赛亚书9章第6节是谈论预言， Nubuat ini diberitakan kira-kira tahun 750 sebelum Masehi. 750年主前谈论这段经句， Berarti karena ini nubuat, saudara, berarti belum terjadi. 所以因作是预言，那时候还没有发生。 Jadi ketika Yesaya memberitakan firman ini, 所以， Tuhan Allah masih belum menggenapi ayat ini, saudara. 所以当以赛亚讲这段经文的时候，神还没有成全。 Tuhan baru menggenapi ayat ini 700 tahun kemudian. 700年以后，这段经文才神成全。 Nah, kita sungguh bersyukur karena memang kita punya Allah yang setia, Dia tidak lupa dengan apa yang difirmankannya. 我们要感谢神，因为我们的神是信实的，他不会忘记他所讲的话。 Dan nanti saudara kita akan melihat bagaimana Allah menggenapi ayat yang sangat luar biasa 那 ini. 么今天我们要分享的就是神怎么样来成全他所讲的话。 Tetapi ada hal yang beberapa hal kita perlu bahas dulu, saudara. 但是有几件事我们要先讨论。
Di dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan sebab seorang anak telah lahir. 因为在这段经文告诉我们，应有一婴孩为我们而生， Kata telah di sini ada 2 kali dipakai, saudara. 已经重复2次。 Nah, kenapa dipakai telah lahir padahal belum digenapi, saudara-saudara? 为什么在那里说已经为我们而生，但是还没有实现呢？ Belum terjadi, tapi Yesaya pakai telah terjadi. 还没有实现，但是以赛亚已经说已经。 Jadi apa maksudnya, saudara? 它是什么意思呢？ Saudara, ini bisa menunjukkan satu hal buat kita. 是可以显明给我们一件事： Kepastian daripada janji Allah ini benar-benar akan terjadi. 神所应许的一定肯定发生。 Untuk memastikan bahwa memang janji ini pasti akan terjadi, Yesaya pakai telah. 所以要肯定说这件事必定发生，以赛亚用已经这句 Jadi 话。 apa yang difirmankan oleh Tuhan itu bukan omong kosong, 所 saudara-saudara. 以神所讲的话不是空话。 Nah, saudara-saudara, kita akan melihat berikutnya. 接下去说， Di dalam ayat yang kita baca ini juga, 在这段我们所读的经文， di sana ada yang menuliskan 4 gelar seperti di dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada yang menuliskan 5 gelar, saudara. 在这里，神的名被称为，有的人用4种的称呼，有的人用5种。 Dalam bahasa Indonesia itu hanya dikasih 4, tapi di dalam terjemahan yang lain itu ada 5, saudara-saudara. 印尼文的翻译用4种称呼，但是其他的英文、中文的翻译用5种。 Sebelum naik ke mimbar tadi Ko Inghua bilang sama saya di bawah Musa, di dalam bahasa Mandarin itu diterjemahkan ada 5. 刚才在台下我有跟牧师讨论，我说有在中文有5种， Jadi ada ajaib sama penasehat itu dipisah, 就 saudara-saudara. 是奇妙跟知识分开，有符号。 Sebenarnya di dalam King James Version itu juga dituliskan 5 loh, saudara. 在英文的翻译也是5种称呼 Demikian juga di dalam Amerika Standard Version. 其他的英文 American Standard 也是5种称呼 Demikian juga di dalam Indonesia Literal Terjemahan. 还有印尼文其他的翻译也有5种 Demikian juga di dalam terjemahan lama, saudara, diterjemahkan 5. 在旧的印尼文的翻译本也是用5种 Nah, ketika saya menyelidiki, saudara, 当我在那里思考的时候， sebenarnya ini hanyalah di dalam perbedaan penerjemahan. 可能只是在翻译这事上可能有一点差别， Tetapi ini tidak merubah makna dan esensi daripada pesan firman Tuhan ini. 但是没有更改这个神话的真正意义。 Memang yang diutus itu adalah Allah yang ajaib, saudara. 因为被差遣的就是那奇妙的神， Dia seorang penasehat. 他是一位执事， Dan dia memang Allah yang perkasa. 他也是全能的一位神， Jadi dia inilah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. 所以他是蒙神所差遣来到世界上的一 Nah, 位神。 saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 现在主内弟兄姐妹， Yesaya 9 ayat 5 sebenarnya punya pesan yang begitu kuat untuk kita hari ini. 因为在以赛亚书9章6节给我们很大的一个祝福， Khususnya ketika membahas tentang nama bahwa Yesus Kristus itu Allah yang perkasa. 因为特别的提到耶稣是一位全能的神。 Nah, kita melihat yang pertama, saudara. 我们先看第一， Bahwa Yesus Kristus yang disebut sebagai Allah yang perkasa, dia benar-benar Allah yang sejati. 我们被称呼为全能的神的耶稣，他是一个真正的一位神。 Jadi Yesus Kristus itu setara dengan Tuhan Allah. 耶稣跟父神都是平等的。 Saudara, Allah yang perkasa di dalam bahasa Ibrani itu memakai El Gibor. 希伯来文这个全能的神是用 El Gibor， Dalam bahasa Inggris itu the mighty God. 在英文也是全能的一位神。 Saudara, banyak penafsir salah menafsirkan ayat ini. 很多解经家也会错误的来分析这段经文。 Mereka mengatakan berdasarkan ayat ini, Yesus itu tidak benar-benar Allah yang sejati. 他们说，按照这段经文，耶稣基督不是真正的神。 Nah, apa alasan mereka, 他 saudara-saudara? 们的理由是什么呢？ Karena di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata El. 因为在希伯来文用 El， Nah, kata El ini, saudara-saudara, kata Allah di dalam
Perjanjian Lama itu bisa digunakan untuk raja-raja, untuk penguasa, bahkan juga untuk manusia, saudara. 这个 L 在旧约的时候也可以用在人的身上，用在其他的王身上。 Banyak nama berhala, dewa itu juga pakai nama El, saudara. 也很多在旧约的他们的偶像也是用 L 来称呼。 Jadi mereka berkata Yesus itu tidak benar-benar Allah yang sejati. 他们就做结论说耶稣不是真正的神， Nama El bisa dipakai untuk manusia. 因为 L 也可以用在人的身上。 Ada Daniel, ada Elimelech, ada Yeskiel, ada Elia, ada Elkana. 可能在但以理、在以西结、在其他的人身上。 Dan kemudian di dalam beberapa ayat Alkitab ada kata Allah asing dan kata Allah itu pakai El, saudara. 在圣经里面的旧约也有那些外邦人的神也是用 L。 Saudara ini pakai L yang di depan ini loh, saudara, L. 就是在前面的这个 L 的这个称呼。 Itu di dalam Indonesia terjemahannya itu Allah. 那么在印尼文被翻译为神。 Jadi orang-orang tertentu itu mendasarkan pandangannya di dalam kata L ini. 所以他们强调的就是在这个 L 这个名词。 Tapi apakah kesimpulan mereka ini benar atau tidak, saudara? 但是他们的结论对或是不对呢？ Apakah kita bisa menerima penafsiran seperti ini? 这样的解经法我们能够接受吗？ Mungkin saudara tidak terlalu memikirkan. 可能我们不再在乎这些问题。 Tetapi banyak orang di luar sana telah disesatkan karena pengertian yang salah tentang ayat ini, saudara. 但是很多在外面的人因做这段经文错误的分析，被迷惑了。 Saudara, setiap kita yang memegang firman Tuhan ini, 我们拿住神的话语， maka kita berkata pengajaran mereka itu salah, saudara. 我们可以肯定的说，他们的分析是错的。 Justru Yesaya 9 ayat 5 menunjukkan Yesus sebagai Allah yang sejati. 其实，在以赛亚书9章6节，就是证明耶稣是真正的一位神。 Kata yang dipakai di sini bukan hanya El, tapi El Gibor, Allah yang perkasa. 在这里所用的这个 L 不单单是 L， 也是 El Gibor， 就是全能的神。 Saudara, Allah yang perkasa itu tidak pernah dipakai untuk manusia, untuk berhala atau untuk siapa saja. 因为全能的神不曾用在人的身上或者偶像的身上。 Istilah ini hanya dipakai untuk Tuhan Allah saja, saudara. 这个称呼的单单用在我们的神的身上。 Jadi Yesus Kristus yang kita kenal itu dia benar-benar Allah yang perkasa. 所以我们所认识的耶稣基督就是那真正的全能的上帝。 Memang kata El bisa dipakai untuk berhala, untuk manusia, untuk siapa saja. 虽然 L 这个名词可以用在其他的偶像或者人的身上， Kata perkasa bisa juga dipakai untuk manusia. 但是这个全能可能有能力也是可以用在人的身上。 Tetapi ketika kata ini digabung menjadi El Gibor, saudara, ini hanya dipakai untuk Tuhan Allah. 但是当这两个名词合在一起的时候，就是单单可以用在神的身上。 Jadi Tuhan kita Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan Allah yang perkasa, Allah yang sejati. 所以我们的神耶稣基督是一位真正的神，全能的上帝。 Saudara, pengertian seperti ini sangat penting untuk setiap kita. 这种理解对我们每一个基督徒何等的重要！ Kita melihat bahwa Allah yang perkasa itu hanya dipakai untuk Tuhan yang sejati. 全能的神只可以用在真正的神身上。 Di dalam Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 21. 在以赛亚书9章21节， Saudara, di sana ada kata Tuhan yang Maha Kudus. 在哪里有告诉我们关于圣洁的神？ Kata Tuhan di sini itu di dalam bahasa Ibrani itu Yahweh, saudara. 在希伯来文可以用耶和华的称呼。 Kalau ketemu di dalam Alkitab ya kata Tuhan, huruf besar semua itu bicara soal Yahweh. 所以就是神的称呼，神的名，神有4个亚惠，就是耶和华的意思。 Sebenarnya di dalam bahasa Mandarin itu pakai Yehovah, saudara. 那么中文翻译成耶和华。 Di dalam bahasa Nias itu juga pakai terjemahan Yehova. 那么在他们尼亚斯也是用耶和华来称呼。 Cuman di dalam bahasa Indonesia untuk membedakannya dia pakai huruf Tuhan gede semuanya. 那么就是印尼文的翻译，他们神就是用
5个字大字写。 Jadi tiap kali baca kata Tuhan langsung ingat ini Yahweh. 每次我们读到神的时候，我们就知道这是耶和华。 Nah Tuhan, Yahweh itu dikatakan sebagai Allah yang perkasa. 那么这位神就是那位全能的神。 Nah ini sama seperti yang juga dikenakan kepada Yesus Kristus Allah yang perkasa. 这个名词也是用在耶稣基督的身上，全能的神。 Penggunaan El Gibor ini hanya dikenakan kepada Allah Tuhan yang sejati. 所以 El Gibor 这个名词只可以用在真正全能的神身上。 Demikian juga ketika kita melihat di dalam Wahyu, saudara, 在启示录， Yesus Kristus itu setara dengan Tuhan Allah. 耶稣基督在那里也跟父神是同等的。 Dikatakan di sana bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. 在哪里说他是阿尔法、欧米伽，还有他是已经有永在以及直到永远存在的 Jadi 神。 kita tidak meragukan keilahian Tuhan kita Yesus 所以我 Kristus. 们不能犹疑我们的神圣的这位 Di 神。 dalam Titus memberikan satu pengertian lebih lengkap lagi buat kita. 在提多书给我们一个更详细的明白。 Yesus disebut sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat. 耶稣是那伟大的神，我们的救赎主。 Jadi Yesus itu benar-benar Allah yang perkasa, saudara. 所以我们的耶稣基督是那位全能的神。 Jadi yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada kita itu adalah Allah yang perkasa. 所以这个以赛亚所预言的，神所应许的，就是那位全能的 Dan 神。 itulah yang kita ikuti di dalam hidup ini. 这是我们在人生中所跟随的一位神。 Saudara, yang kedua, fakta kedua yang kita lihat. 我们可以看第二的事实。 Yesus Kristus sebagai Allah yang perkasa adalah pahlawan yang memberi kemenangan buat kita. 耶稣基督他是全能的神，他是给我们得胜的一位君王。 Saudara, kita perlu meyakini akan hal ini. 我们要肯定这件事， Bahwa Yesus Kristus dia yang akan memberi kemenangan kepada 因 kita. 为耶稣基督要让我们得胜。 Saudara, kalau kata perkasa atau gibor itu punya arti perkasa, pahlawan, kuat atau hebat. 全能也可以翻译成为是英雄，是很了不起的一位。 Nah, banyak sekali di dalam Alkitab itu yang memakai kata gibor ini yang menunjukkan apa arti daripada perkasa itu. 很多经文他们也用这个 giver， 而且他们解释出它的真正的意义是什么。 Saudara, kita tidak melihat ayat-ayat ini, 我们没有看这些经文， tapi satu hal yang kita renungkan adalah 但是一件事我们要好好默想。 Yesus Kristus sebagai pahlawan, dia yang memberi kemenangan kepada kita. 耶稣基督他是我们的领袖，带给我们得胜的一位神。 Jadi yang dijanjikan ini adalah raja di atas segala raja yang memberi kemenangan. 所以所应许给我们的就是万王之王，给我们得胜的一位 Di 神。 Israel itu banyak raja, saudara. 因为在以色列有很多的王， Ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Hizkia, Raja Ahaz. 有扫罗王、阿哈斯王，有大卫王，其他的王。 Tetapi mereka tidak disebut sebagai Allah yang perkasa. 但是他们没有被称为是全能的神。 Meskipun mereka raja, tetapi hanya kepada Kristus dikatakan sebagai Raja Allah yang perkasa. 虽然他们是王，但是没有这么样的称呼，除了在耶稣基督的身上。 Artinya bahwa kehebatan Yesus Kristus melampaui kekuasaan dan kehebatan semua raja di dalam dunia ini. 意思说，就是这个位全能的耶稣基督，他的能力、他的神性是超越所有世上的君王， Jadi dia satu-satunya raja yang maha kuasa. 所以他是全能的神。 Dan dia adalah raja yang perkasa yang memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya. 他可以给每一个信他的人得胜。 Di dalam Sefania dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. 所以在西番雅书告诉我们，他是一位能够给你得胜的君王。 Itu yang diberi oleh Kristus bagi kita. 这是耶稣基督要赐给每一个相信他的 Di 人。 dalam Mazmur dikatakan siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa.
Tuhan perkasa dalam peperangan. 所以在诗篇告诉我们，那荣耀的神是谁呢？他就是全能的上帝，能够带给我们得胜的君王。 Jadi Allah yang seperti ini yang dinubuatkan oleh Yesaya. 所以以赛亚预言的智慧王就是耶 Dia 稣， adalah Allah yang benar-benar sejati, Allah yang sejati dan juga Allah yang memberi kemenangan kepada kita. 他是一位真正的神，也给我们得胜的一位神。 Tetapi saudara, ini baru nubuat. 弟兄姐妹，这还是预言。 Waktu Yesaya sampaikan itu belum terjadi. 以赛亚说这句话的时候，这些事还没有发生。 Kapan ayat ini digenapi? 什么时候这段经文被成全呢？ Penggenapannya di dalam perjanjian baru. 就是在旧约的时候。 Makanya kalau kita lihat Alkitab perjanjian baru itu menggenapi nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. 所以我们看见在新约开始成全旧约的预言。 Nah, penggenapan tentang Yesus yang perkasa ini banyak sekali di dalam perjanjian baru. 所以在新约我们可以读到很多关于成全耶稣基督的预言。 Kita bisa melihat beberapa, saudara. 我们可以看几点。 Dia menyembuhkan orang yang sakit. 他医治病人， Yang sakit pendarahan, sakit kusta, buta, dirasuh setan. Semua disembuhkan oleh Tuhan. 血肉的、瘫痪的、瞎眼的，都是被主所医治。 Termasuk angin ribut pun diredakan oleh Tuhan. 包括暴风雨，神也把它止住了。 Termasuk ketika dia mengajar, dia pun mengajar dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. 所以当主耶稣教导人的时候，也是用不同的方法。 Dia mengajar dengan penuh kuasa. 他有权柄的来教导人， Sampai orang-orang lain itu melihat, kok orang ini mengajar dengan cara yang berbeda. 所以人看他的时候，为什么他用不同的方式来教导？ Saudara, kalau kita lihat Yesus ini sebenarnya raja yang perkasa, saudara. 因为我们看耶稣，他是一位全能的神， Tetapi ada satu juga yang sangat berbeda ketika dia hadir. 但是当他来到我们当中的时候，也有他的区别。 Meskipun dia perkasa, tapi dia tidak hadir di dalam kegagahan. 虽然他是全能的神，但是他来到我们当中，不是显出他的全能。 Justru dia lahir di kandang yang hina, saudara. 他在一个卑微的马槽里被生出来， Dia benar-benar merendahkan dirinya. 他降卑他自己， Dia hadir di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. 他温柔谦卑的来到我们世人中， Bahkan dia hadir di dalam keluarga orang yang miskin, anak tukang kayu. 甚至他生下来是在一个贫穷、一个木匠的家庭。 Bahkan waktu dia hidup, tidak sedikit dia dihina, diolok dan ditolak, saudara. 甚至他活着的时候，他被羞辱，他被人弃掉， Bahkan dia rela dirinya itu sampai digantung, disalibkan di atas kayu salib. 甚至他愿意因作人被钉在十字架上。 Meskipun dia itu adalah raja yang maha mulia, tetapi dia rela dirinya dihina, diolok-olok, direndahkan serendah-rendahnya. 虽然他是一位全能的上帝、荣耀的神，愿意来到世界上为我们受一切的羞辱。 Dia adalah Allah yang perkasa, tapi seumur hidupnya dia menderita, saudara-saudara. 他是全能的神，在他一生当中为我们受苦。 Bahkan rupanya tidak menarik bagi banyak orang. 甚至他的面容对我们是没有吸引力， Tetapi saudara-saudara, dia yang lahir dan mati di kayu salib itu, 但是他为我们而生，死在十字架上。 dia adalah Allah yang perkasa. 他是那位全能的神， Seluruh musuh-musuhnya ditaklukkan oleh dia. 他的敌人所有的人都祝福在他的， Bahkan dia pahlawan yang memberikan kemenangan. 而且他是给我们得胜的一位君王。 Saudara, dia memilih cara yang sangat berbeda sekali. 他选择了一个不同的方式。 Saudara, ini salah satu keajaiban yang dikerjakan oleh Kristus dalam dunia. 亲爱的弟兄姐妹，这就是耶稣基督所做的奇妙的一件事。 Makanya waktu orang melihat dia lahir, saudara, 所以当人看到他诞生的时候， orang tidak memberi tempat buat dia. 没有人愿意给他地方， Sampai-sampai orang tidak kenal bahwa dia itu adalah raja di atas segala raja. 甚至没有人认识他是一位万王之王。 Justru orang menolak dia, saudara-saudara. 他被人所撇弃。 Betapa Kristus merendahkan dirinya. 我们看我们的耶稣基督
降卑自己。 Tapi Kristus yang direndahkan, dia adalah Kristus Allah yang perkasa yang memberikan kemenangan. 但是至于降卑的神给我们得胜，他是一位全能的神。 Tiga hal kita lihat di sini, saudara. 三件事我们看见， Sebagai Allah yang perkasa, ia menaklukkan dosa. 他是一位全能的神，他已经克服了罪恶， Dosa itu sebuah kuasa, sebuah kekuatan yang begitu dahsyat sekali. 所有罪恶的能力已经被他打败了。 Setiap kita ada di bawah kuasa dosa. 我们每一个人都在罪的掌握之下。 Bukan saja kita hanya melakukan perbuatan dosa, tapi kita diperhamba oleh dosa. 我们不单单犯罪，我们也成为罪的奴隶。 Di dalam Roma dikatakan kita itu bebas dari kebenaran. 在罗马书告诉我们没有一次是一个行义， Bebas itu artinya kita absen dari kebenaran, 意 saudara. 思是我们从来没有做过义事。 Di dalam dosa manusia tidak bisa tidak berdosa. 所以在人的罪恶里面，没有一个人是义人， Bahkan orang melakukan pekerjaan baik saja, saudara, itu pun juga dosa. 甚至当你在罪中做好事，还是一个犯罪的 Jadi 事。 jangan kira mereka yang mengandalkan perbuatan baik untuk masuk surga itu merasa, saudara-saudara, dengan perbuatan baik dia itu dia bisa memperoleh surga. 所以没有一个人因为他做善事，因做他的善事，他可以免去刑 Justru 罚。 kita makin melakukan hal yang baik, kita makin berdosa, dan berdosa. 因为当我们在做善事的时候，还在罪恶之中。 Itu di dalam Roma, saudara, jelas sekali dikatakan. 在罗马书清楚告诉我们， Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 在世界上没有一个义人， Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 没有一个人寻求神。 Tetapi saudara luar biasa. 但是很特别的， Meskipun itu dosa menguasai kita. 虽然罪恶掌控我们， Tetapi di sini dikatakan syukurlah kepada Allah. 在这段经文告诉我们感谢上帝。 Dahulu memang kita adalah hamba dosa. 我们以前是罪魁， Tetapi kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 但是我们已经从罪恶中得自由，成为神的仆人。 Siapa yang melakukan ini buat kita? 是谁为我们做这些事呢？ Itu dilakukan oleh Kristus, Allah yang berkasa. 这是耶稣基督全能的神为我们所做 Jadi kalau 的。 kita lihat Yesus ini menjadi satu titik kunci di dalam perubahan hidup manusia. 所以我们看见耶稣基督成为我们人生的转捩点的关键。 Tanpa Kristus tidak mungkin manusia bisa mengalami perubahan, saudara. 就是没有基督的话，没有一个人可以被改变。 Dia adalah titik kunci di dalam seluruh perubahan hidup manusia di dunia ini. 他是人生命改变的一个关键。 Tanpa Kristus tidak mungkin kita bisa berubah. 没有基督，没有一个人会被改变。 Tanpa Kristus tidak mungkin kita bisa mengalahkan dosa yang sangat dahsyat kuasanya. 没有基督，没有一个人能够胜过罪恶的捆绑。 Tetapi Kristus bisa mengubah perhambaan itu menjadi kemenangan, saudara. 但是耶稣基督能够改变一个仆人的罪魁，成为得胜的一个人。 Kristus bisa mengubah kutuk menjadi berkat. 基督可以改变咒诅成为祝福。 Kristus bisa mengubah sesuatu yang suram menjadi sesuatu yang penuh dengan sorak-sorai. 基督能够改变暗淡的，成为一个光明炫 Makanya 耀。 di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu, saudara-saudara. 所以在以赛亚书9章第一 Di 节， sana dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman. 在那里告诉我们，那必不再见幽暗。 Justru Tuhan akan ubah kesuraman itu menjadi sorak-sorai. 神要改变这些幽暗，变成欢呼。 Sukacita itu penuh dan melimpah luar biasa. 这个喜乐充满我们的心，而且流露出来。 Tuhan itu mematahkan kok perhambaan dan menggantikannya dengan kemenangan. 那么这个奴仆的这个恶被神所打垮了， Saudara, itulah yang dilakukan oleh Kristus. 这就是我们全能的一位神 Dan 所做的。 semua itu digenapi Kristus ketika dia hadir dalam dunia ini. 当主耶稣降生在世界上，已经澄清了这一切 Jadi 事。 luar biasa apa yang Allah janjikan buat kita. 所以神所完成的事是何等的奇妙！ Allah itu sudah memberi yang sempurna, yang penuh untuk kita, saudara. 神已经给我们一个完全的。 Itu sebabnya setiap kita yang ada di dalam Kristus diberi kekuatan untuk menang melawan dosa. 所以每一个基督徒在耶稣基督里面得胜在罪恶。
Kalau kita ingin menang melawan dosa, 就是我们要胜过罪恶的话， kembali kepada Kristus. 要回到耶稣基督里面， Tidak ada rahasia lain, saudara. 没有其他的秘诀。 Kristus sumber kekuatan kita. 基督是我们能力的源 Dia 头， sudah kalahkan dosa ini. 他已经打败了罪恶。 Kita bersyukur punya Kristus yang luar 我们 biasa. 要感谢神，我们有奇妙的基督。 Sebagai Allah yang perkasa, Kristus juga sudah menaklukkan maut. 奇妙的耶稣，全能的神已经克服了死亡。 Maut atau kematian ini satu musuh yang sangat kita takutkan. 死亡也是我们很恐惧的一位敌人。 Setiap kita pasti takut mati, saudara. 当然，每个人可能怕死， Banyak orang takut mati. 很多人都怕 Bahkan 死 sebisa mungkin kalau bisa jangan bicara soal kematian. 啊！想尽办法，要是可以的话，不谈关于死的问题。 Tetapi musuh yang paling ditakutkan oleh manusia, 但是人最怕的敌人， Tuhan Yesus sudah kalahkan. 耶稣已经打败了。 Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 最后的敌人，主耶稣所打败的就是死亡。 Di dalam 1 Korintus dikatakan, saudara, 在哥林多前书告诉我们， maut telah ditelan dalam kemenangan. 这个敌人死亡已经被得胜所吞噬了。 Siapa yang melakukannya? 是谁为我们做呢？ Yesus Kristus. 耶稣基督 Yang saya merahin ini, saudara, 啊，这个红色的字， mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 我们要感谢神，因为耶稣基督已经给我们得胜， Yang memberi kemenangan buat kita, Yesus Kristus, Allah yang perkasa. 给我们得胜的就是耶稣基督那位全能的神， Jadi dia sudah menaklukkan maut itu, saudara. 他已经克服了死亡。 Di dalam 2 Timotius juga dikatakan, 提摩太后书告诉我们， oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. 因为福音已经把死亡的权势打败了， Jadi kuasa Kristus ini satu kuasa yang sungguh dahsyat sekali. 所以耶稣基督的权柄是一个很奇妙的权柄。 Saudara, yang ketiga yang kita lihat, 第三点， sebagai Allah yang perkasa, Tuhan Yesus juga sudah menaklukkan iblis. 他是一位全能的神，他也打败了魔鬼。 Di dalam Ibrani dikatakan bahwa oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 所以在希伯来书告诉我们，因着耶稣的死，他已经消灭了魔鬼那掌管死亡的魔鬼。 Tiga musuh besar kita ini sudah dikalahkan oleh Kristus. 这三位的敌人已经被耶稣基督所打败了， Dosa, maut, dan iblis. 罪恶、死亡、魔鬼， Semua ditaklukkan oleh Kristus Allah yang perkasa. 全他们都束缚，被耶稣基督全能的神所打败了。 Di dalam 1 Yohanes juga dikatakan bahwa untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. 在约翰一书告诉我们，就是因着神的儿子显明他自己要打败、消灭所有魔鬼的作为。 Jadi semua musuh kita, apapun yang kita takutkan, Kristus sudah taklukkan. 所以我们所恐惧的敌人，耶稣已经为我们打败了。 Dia adalah Allah yang perkasa, yang berkuasa memberi kemenangan kepada umat manusia. 他是全能的神，有权柄给我们每一个信他的人得胜。 Kalau hari ini kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kemenangan ini akan menjadi kemenangan kita. 今天我们真正相信耶稣基督的人，主的得胜就是我们的得 Dan 胜。 Tuhan Allah sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. 今天主知道我们世人所需要的是 Kita 什么， butuh Allah yang perkasa, 我们需要这位全能的神， yang mengubah kesuraman menjadi sebuah sukacita buat kita. 能够改变幽暗成为喜乐， Yang berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat bagi 能够 kita. 改变咒诅成为祝福， Yang mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. 能够改变眼泪成为欢呼。 Saudara, setiap kita yang ada di dalam Kristus, 每一个在耶稣基督里面的人， kita akan mengalami sukacita ini. 我们要经历
这个喜乐。 Kita yang sudah percaya kepada 我 Kristus, 们相信基督的人， jangan lepaskan iman kita kepada 我 Kristus. 们不要放弃我们对耶稣基督的信 Justru 仰。 di hari Natal ini mari perkuat dan perteguh lagi keyakinan kita kepada Dia. 就是在圣诞节的时候，快更加坚固我们 Mari 对神 kita 的信心， semakin lebih memandang Dia, saudara. 让我们更加的仰望他。 Dia adalah titik sentral di dalam hidup ini. 他是我们人生的中心， Maka di dalam menyambut perayaan Natal ini, 所以我们面临这次的圣诞， mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyambut Dia. 让我们更加的真诚去迎接， Jangan kita singkirkan Kristus dari Natal ini. 不要把耶稣基督撇在一边。 Natal tanpa Kristus itu seperti pernikahan tanpa pengantin. 圣诞没有基督，好像婚姻没有这个新娘， Tidak ada artinya, saudara. 没有意义的。 Kristus harus jadi titik sentral di dalam Natal kita. 耶稣基督要成为我们圣诞节的中心点。 Meskipun Natal ini di tengah pandemi, tetapi kita tidak kekurangan sukacita dari Allah yang perkasa. 虽然这次疫情我们庆祝圣诞，但是不会减少我们对的喜乐。 Biar di Natal ini juga hati kita penuh dengan sukacita. 但愿这次的圣诞也可以带给我们每一个人喜乐的心。 Mungkin kita hari ini banyak pergumulan. 我们生活上我们有很多的挣 Banyak 扎， masalah-masalah di dalam keluarga, pekerjaan, relasi dan sebagainya. 很多的问题在我们的家庭、我们的事业、我们的工作、其他的事上。 Tapi mari kembali kepada Kristus, penasehat ajaib Allah yang perkasa. 但是我们要回到这位奇妙的治世、全能的神身上， Dia yang akan memberi kemenangan buat kita 他 semua. 必定给我们得胜。 Tuhan sanggup menolong saudara. 神必定可以帮助我们。 Musuh terbesar saja dia sudah kalahkan. 最大的敌人，神已经把他打败 Apalagi 了。 hal-hal yang sepele di dalam kehidupan 何 kita. 况我们人生的这些琐事。 Maka di dalam menyambut Natal ini apa yang perlu kita lakukan, saudara? 所以在这次的圣诞节，我们应当做的是什么呢？ Saya kira kita lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman 这 Kristus. 样我们要更加认真的听主耶稣要对我们所说的 Kita 话。 mempersembahkan hidup kita kepada 我 Kristus. 们愿意把我们的生命献给他。 Kita membawa persembahan kita kepada Kristus seperti orang-orang Majus. 我们向这些博士，把我们的生命最好的礼物献给他。 Kita juga mengajak orang-orang lain untuk menyambut Natal, menerima Kristus dalam hidup mereka. 我们也邀请更多的人可以来到主的面前，听主的话，把生命献给神。 Dan di dalam Natal ini biarlah hidup kita boleh menjadi lilin dan terang. 但愿在这次的圣诞，我们可以成为光，成为明亮的灯。 Sukacita di dalam Natal sangat-sangat besar dan berlimpah-limpah. 所以让圣诞的喜乐可以永留在我们的生命中。 Mari kita bagikan pengharapan di dalam Kristus ini kepada dunia yang sedang gelap, terlebih di tengah pandemi ini. 特别在这疫情中，我们可以把这个圣诞的意义带给暗淡的世界。 Biarlah kemenangan yang dijanjikan oleh Allah yang perkasa dialami oleh dunia yang hidup di dalam kesuraman hari ini. 让神所应许的这个得胜，可以让所有世界上的人享受而且经历。 Tuhan Yesus memberkati. 愿神赐福。 Mari kita tundukkan kepala kita. 我们低头祷告。